Macam mana kalau dia ratib Ya Qayyum Allah Hayy, Ya Qayyum Allah Hayy, Ya Qayyum Allah Hayy. Kita dengar rumah hujung tu ratib apa tu? Tu ajaran sesat apa tu? Dia dengar bunyi hai hui tu. Rupanya dia sebut nama-nama Allah, kita pun tak tahu kan. Sebab kita biasa duk dengar la ilaha illallah. Yang ni kita tak biasa dengar. Kan nama-nama Allah ni ada 99 yang utamanya. Macam mana dengan selawat? Dalam Naqsyabandiyah pun ada selawat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala dan seterusnya. Jadi dalam kebanyakan tarikat ni benda-benda yang dia ucap lebih kurang sama aja. Seterusnya, bahagian yang kontroversi tentang Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. Benarkah dia ini Imam Mahdi sebagaimana yang diyakini oleh Ustaz Asy'ari Muhammad, bahkan cucu kepada Syekh Muhammad As-Suhaimi sendiri, iaitu Ustaz Taha. Ustaz Taha ni lah antara orang yang terawal yang berpandangan datuk dia ni mungkin Imam Mahdi. Tapi bila orang buat kajian demi kajian ternyata bukanlah Imam Mahdi. Panjanglah cerita dia. Kita ringkaskan, Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi ni ringkasnya bukan Imam Mahdi. Sebab dalam karangan-karangan dia pun dia cakap Al-Mahdi imamku. Dia mengaku Imam Mahdi tu imam dia. Sedangkan dia sendiri tu orang kata Imam Mahdi, jadi bukanlah. Kemudian kontroversi pula lagi, seorang sahabat saya dalam internet, Ikhwan di Hatiku nama dia. Dia tegur tentang buku sejarah Syekh Muhammad Abdullah As-Suhaimi. Buku sejarah Syekh Muhammad ni ditulis oleh anak dia. Anak dia Ustaz Fadullah kalau tak salah saya. Tapi dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Melayu Jawa. Kemudian dipindahkan ke dalam bahasa Melayu kita ni oleh orang lain. Lepas tu ditambah pula oleh cucu dia Ustaz Taha. Ustaz Taha ni lah yang tambah sampaikan dia kata mungkin datuk dia ni Imam Mahdi. Di situ asalnya. Padahal Syekh Muhammad As-Suhaimi ni dia okey. Dia tak ada masalah. Dia punya amalan-amalan pun okey. Yang masalah dia orang-orang kemudian. Termasuklah cucu dia Ustaz Taha. Cucu dia Ustaz Taha ni ambil sumber dari mana cerita-cerita yang dia tambah ni? Dalam cerita asal tulisan bahasa Jawa tak ada. Tapi cucu dia tambah. Cucu dia dengar daripada seorang lagi anak Syekh As-Suhaimi, iaitu Khairullah. Khairullah ke Khairillah ke nama dia. Dia ni bapak dia hantar mengaji agama tapi tak rupa menjadi. Dia menjadi ke arah silat ilmu batin, ilmu ghaib ni. Daripada dia lah cerita pada Ustaz Taha pun tambah manaqib ni tadi, sejarah ni tadi. Bila dapat pada Ustaz Asy'ari Muhammad, dia pun percaya pula tu. Mula-mula dia tak percaya. Akhir-akhirnya dia baca berulang kali, dia fikir-fikir agaknya, dia pun percaya Syekh Abdullah As-Suhaimi sebagai Imam Mahdi. Di situ yang masalah. Masalah dia tu. Dan dalam kuliah yang lepas ada persoalan tentang syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. 4 peringkat. Sebenarnya 4 peringkat ni ialah ilmu ataupun perjalanan kita nak menuju kepada Allah. Yang bawah sekali itu syariat, atas sikit tu tarikat, atas lagi hakikat, atas lagi makrifat. Sebenarnya semua tu dia sekali. Tapi seandainya kita nak buat tangga lah, macam tu lah tangga dia. Jadi syariat ni apa dia? Boleh tengok nota kita tu. Pada mulanya syariat ni bermaksud peraturan-peraturan agama yang diturunkan oleh Allah. Segala peraturan-peraturan termasuklah ibadah tu semua syariat lah tu. Jadi ada 2 pandangan. Ulama fiqh satu pandangan, ulama tasawuf satu pandangan. Bagi ulama-ulama fiqh, syariat ni ialah segala amal ibadah. Contoh kalau cerita semayang, macam mana cara nak semayang. Bagi ulama-ulama tasawuf, syariat ni kualiti ibadah, nilai ibadah. Semayang tu khusyuk ke tak khusyuk? Tawaduk ke tak tawaduk? Cinta pada Allah ke tak? Terpaksa ke macam mana? Ikhlas ke tak ikhlas?
Ulama syariat dia nilai luaran. Tengok, betul tak semayang? Ada tak bergerak lebih 3 kali? Kalau bergerak lebih 3 kali ni batal. Ada tak menghadap kiblat? Dia tengok yang tu. Tapi kalau ulama tasawuf, dia attack pada hati. Khusyuk tak khusyuk? Ingat Allah tak ingat Allah? Faham tak bacaan-bacaan? Tawaduk tak tawaduk? Itu je beza dia. Jadi kalau ulama fiqh buat kitab pasal semayang, dia akan keluar kitab solat, kitab semayang, ataupun kitab yang bertajuk cara-cara mengerjakan semayang. Yang ni fiqh. Dia tengok luaran. Tapi kalau ulama tasawuf buat kitab pasal semayang, asrarus solat, rahsia-rahsia semayang, dia lain. Sebab dia tengok yang dalam. Fadailus solat, kelebihan-kelebihan semayang, ataupun roh semayang. Ada beza. Ulama fiqh dia tengok dari segi luaran, ulama tasawuf dia tengok dari segi dalaman. Dia yang terbaik dua-dua sekali lah. Orang tu ulama fiqh, orang tu pun ulama tasawuf, dia dua-dua sekali. Yang tu yang terbaik. Tapi biasanya kita ni, bila satu-satu orang ulama tu dia dah mahir fiqh dan dia jadi ulama tasawuf, kita sebut ulama tasawuf terus. Contohnya Imam Al-Ghazali. Tuan kitab yang kita baca ni, Ihya Ulumuddin, dia mahir tauhid, dia mahir fiqh dan dia mahir tasawuf. Tapi orang sebut dia sebagai ulama tasawuf. Sebab tasawuf ni duduk di hujung, kan? Tasawuf ni dia percantik tauhid dan fiqh tu tadi. Jadi syariat ni dia yang terbawah lah. Yang terbawah. Contoh macam kita nak sembahyang tadi, menghadap kiblat betul ke tidak? Cara baca niat betul ke tidak? Hati kita khusyuk ke tidak? Yang tu syariat. Contoh lain puasa. Kan ada 3 tahap puasa. Puasa awal, tengah-tengah dia puasa khusus, atas lagi puasa khusus daripada yang khusus.